Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ziarah Seni bersama dengan tetamu kita, Wan Masha daripada Finomestik di dalam Daksina Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang, apa khabar? Waalaikumsalam Yus dan semua dekat Ziarah Seni. Kita Harap, harap semua bersempadankan. dekat sana dalam keadaan yang kata kesihatan terkawal daripada COVID-19. Amin, amin, amin. Doa yang baik permulaan tu bang. Ya, Amin, terima kasih. Kita ni bersempadankan selat tambak je bang. Selat Johor je memang sempadan kita kan. Kan. Terpanggil nak tanya khabar abang kan. Apa aktiviti baru kan. Macam mana orang cakap kehidupan dekat seberang sana tu. dekat Singapura ni Alhamdulillah. Sebenarnya COVID-19 baru-baru ni ada naik kes. Tapi kerajaan lekar-lekar buat lockdown kembali dan ada nampak result kes tu makin menurun lah. So sektor-sektor ekonomi pun dah dibuka kembali. Keadaan terkawal, senang kata kat sini. Alhamdulillah, Tapi kita Alhamdulillah. masih lagi ber-SOP lah bila keluar kan. Macam pakai mask, penjarakan tu semua tetap masih ada lagi. Macam warga Singapura dah settle 2 dos abang. Kebanyakan sebenarnya dekat Singapura ni dah hampir mencapai target berapa persen lah. Abang tak ingat 70% ke berapa. Dan bila dah capai target ni, Singapura akan declare COVID-19 ni sebagai endemik, bukan pandemik. So level dia dah sama macam flu biasa lah. Tapi sama ada akan ada banyak kelonggaran lah, termasuklah pembukaan border. Tapi memandangkan Malaysia kes masih tinggi, pembukaan border Singapura dengan Malaysia tu tak tahu lagi boleh realisasikan atau Yelah, kita sama-sama doa kan. Tu yang kita tanya khabar ziarah seni abang ni kan. Kan, orang cakap tu yang kita sambil-sambil aktiviti kita di masa PKP ni, baik Malaysia Singapura ni, inilah medium baru kita atas talian ni kan abang kan. Tadi kita warm up tanya kan. Orang tahu abang dengan muzik ah, kita just warm up je kan. Actually pada abang ah, orang istilahkan macam-macam. Definisi muzik yang mula-mula abang main dulu actually memang macam sekarang ke memang dah plan ke ataupun macam mana? Mula-mula perjuangan muzik ni dulu sebenarnya. Sebenarnya dalam underground ni nak cakap pasal perjuangan, okay lah, kita imbas balik zaman mula-mula dengan muzik dulu Of course kita terdedah dengan muzik macam-macam lah. Kalau cabang masuk awal-awal 80-an tu, muzik-muzik jenis pop Melayu, DJ Dave, Sani Sahuri, Rafiq Abuang, jenis macam tu. 1982 baru start dengar kumpulan Kiss. First cassette rock yang beli kumpulan Kiss. Masa tu tak pernah dengar pun muzik Kiss kan. Tapi selalu tengok penampilan band tu nak try dengar, so beli. Dekat sana baru mula minat rock ni. So along the way, rock, heavy metal kita dengar sampai ke tahun 1986. 1986 baru dengar metal yang lebih ekstrim lagi. Sebelum tu dah dengar minat muzik rock ni dia ada karakter dia sendiri, keras Tapi along the way sampai tahun 86 tu terexplore benda yang lebih keras lagi dan jadi minat.
band pertama extreme metal yang abang dengar masa tu, satu band daripada US, nama band tu Tyrant. Lepas tu lepas dengar Tyrant ni jadi minat kan dengan muzik dia yang keras, lagi orang kata lagi keras daripada rock, daripada heavy metal. Muzik tu trash lah kan. Dulu tak ada kategori black metal, death metal. Kita pakai trash. Lepas tu baru discover King Diamond. Okay. Maksudnya abang discover Metallica kemudian lambat dah discover band-band lain dulu baru kenal Metallica. Pengakuan Sebab jujur. ramai mak metal yang seangkatan abang diorang discover Metallica tu. So dekat sana lah baru start minat yang apa, muzik metal yang ekstrim ni. Tapi jiwa rock tu masih tak buang. Rock Melayu lah maksudnya. Rock Melayu start 1986 I think, Battle of the Band Search 86. And then Search Cinta Buatan Malaysia. So selari benda tu. The Graph selari. Even Search masa tu pun dengar first lagu dia Isi Dan Kulit. Kita cakap sendiri, wah ni heavy metal ni. Yelah, even masa tu pun Search pun diorang anggap diorang heavy metal, rock. Diorang tak declare diorang. Tak ada istilah rock kapak lah kan. Tapi untuk kawan-kawan yang sama tengok perkongsian real lah sebagai manusia lah. Berbual saya cakap tadi. Sebelum dengar Kiss, dengar juga DJ Dave, Sani Sahuri kan. Maknanya dia tak ada natural lah kan. Kita dengar benda-benda muzik pop Melayu zaman-zaman 70-an kan. Orang cakap kalau dengan 60-an tu memang kita mesti jumpa je lah abang. Tak lupa. Tapi itu influence paling kuat. Kembara. Kembara awal 80s 82 Awal 80s. Kembara tu sampai abang ada koleksi kaset. Wow. Itu best tu pembukaan Indonesia awal. Tapi nak tanya lah, album Kiss tu lagu apa first yang buat rasa macam rock is character bang? Untuk abang kalau orang lain mungkin Detroit City apa semua, abang lagu apa? Lagu Kiss tu? Album Kiss tu album Unmasked yang abang beli. So the very first track dalam tu, tak salah title dia Is That You. So bila pasang je first track dulu kan, kaset lepas tu dia skip track, lagu tu akan keluar dulu. Dengar je, wah best. Ini lah yang aku minat. Macam tu perasaan masa tu. Padahal masa tu umur baru 8 tahun. Serius 8 tahun Dah 8 tahun. Dah minat rock. Wow, 8 tahun Kiss. Kiss. Dan itu yang rare tu sebab abang cerita tadi, orang akan cakap first influence Metallica. Normally orang rock dekat surrounding kita Tapi bila abang pergi King Diamond, masa tu lagu apa bang? King Diamond. King Diamond album apa tu? The Portrait Fatal Portrait. King Diamond album Fatal Portrait. So track yang pertama dalam tu lagu The Candle. Dahsyat lah. Selalu abang tulis dekat FB kan, kedai yang beli kaset tu kan. So actually orang yang kenal abang kaset Kiss dengan King Diamond ni siapa lah sebenarnya? Okay, zaman tu cerita dia kawan-kawan yang pergi overseas. Mana kawan yang family berduit sikit holiday pergi ke UK ke, dia orang bawa balik benda ni tu. Bila kita masih lagi Bon Jovi, dia tunjuk kita apa Bon Jovi, kau dengar benda ni lagi keras daripada Bon Jovi. Kita dengar, betul lah. So
dekat sana lah mula kalau orang putih panggil get hook, terpaut benda tu. Itulah orang cakap kadang-kadang orang yang bagi dengar tu pun dia tak spark jadi ke arah buat karya atau muzik metal tu, tapi orang yang diberi dengar karya tu dia influence sampai jadi one Marshall hari ni lah. Betul lah bang. Senang cakap orang yang recommend benda tu dulu sekarang pun dah tak dengar dah muzik ni. Itu teka tembak tu. Tembak tu kan. Okey lah. Itu kita bagi random dulu bagi kawan-kawan kita. 5 minit ni panas dulu kan. Okey bang, kita ni sesi-sesi ziarah ni kita cakap kita kenal-kenal lah. Abang kalau boleh share sikit bang zaman awal persekolahan tu, sebab biasanya kalau mak rock ataupun muzik saya cakap. Sekolah ni dia macam boleh cerita sikit dengan perjalanan muzik dia. Kalau boleh share bang, zaman awal sekolah dulu macam mana bang? Kat mana sampai mana sekolah? Masa sekolah rendah tu lah, abang kata umur Apa tahun? 8 tahun, darjah 2 dah mula dengar album Kiss Sekolah kat mana tu? Itu dulu. Nama sekolah tu Head Boys Primary School kat kawasan timur Singapura lah. Okey. Itu So Singapura yang tak payah. abang boleh ingat masa tu dengar Kiss, and then slowly dengar band Krokus, Bon Jovi. Lepas tu bila dah dengar ni semua baru explore yang belakang-belakang tu, Scorpion, Whitesnake, Deep Purple. So sekitar tahun 84 tak silap, mula kumpul duit sekolah beli kaset Scorpion, Deep Purple. Jadi minat pada music rock ni. Rock Melayu start macam abang kata tadi lah, album Battle of the Band, Cinta Buatan Malaysia, Search. Tu tahun 85 ke 86 macam tu. 85 Cinta Buatan Malaysia, 86 betul. So macam sekolah menengah. Walaupun abang kemudiannya main band music extreme metal ni, tapi macam abang kata tadi, jiwa rock tu tetap ada. It's the first music yang kita betul-betul minat. So kita bukannya ada je jenis-jenis dalam scene underground metal ni yang metal konon metal kental, rock pun tak nak dengar. Ada Baru tahu ni kan. Yelah macam kita orang as orang penonton tau, kita melihat, kita tak ada dalam scene. Kalau kita pergi gigs ke, kita bukan di dalam kelompok musician tu, jadi mungkin yang kita tak tahu lah kan. Tapi yelah macam orang kata rock, heavy metal, death metal, black metal ni semua ada sangkut paut lah kan. Even the early parts, early metal macam kumpulan Venom kan, masih kuat lagi music, masih kuat lima rock and roll. Betul? Dalam muzik tu orang. Betul. Motorhead kan. Betul. Black Sabbath. Betul. Boleh katakan Black Sabbath tu macam godfather lah untuk muzik metal ni kan. Kan? Kalau kita dengar dia basic rock juga kan, daripada rock tu kan. Tapi sebab dia berpotretkan image dan lagu-lagu lirik dia tu sinonim dengan jalan tu, so jadilah metal yang orang kata berpecah sampai beranak sampai hari ni tu kan. Okay abang, itu kita introduction tadi je. Kalau abang boleh share bang, macam mana sejarah boleh tertubuh band asal bang? Sebab abang dah mention dalam 80-an dah start ni kan, maknanya main gitar tu awal lah abang main gitar, dalam sekolah dah main gitar. Main gitar sebenarnya tak ada terror mana. Basic je. Abang start main gitar yang abang boleh ingat umur 7 tahun ke apa gitu, arwah atuk lah. Belajar dengan arwah atuk sebenarnya.
Arwah atuk masa tu tinggal kat sini. Dan dia beli gitar. So that was my first experience pegang gitar. Arwah atuk tunjuklah sikit-sikit. Dan after that is belajar sendiri. Beli apa tu, buku chord tu bukan belilah, kawan kasih. Buku chord tu belajar. So tu umur 13 tahun dah form band yang lama tu lah. Ada pelbagai nama sebelum tu. Umur 13 tahun tu baru tingkatan 1 lah. Tapi dah Betul. dah start main band. Wow. Baru tahu. Tapi kat sini maknanya abang pegang gitar dulu baru dengar muzik. Ganas. So rock maknanya pegang gitar dulu. Rock. Baru pergi ke muzik rock Betul tak? Antara lagu terawal main dekat gitar tu masa dengar arwah atuk, lagu Kebangsaan Singapura. Wah, lagu Majulah Singapura. Majulah Singapura. Okay. Kita biasa dengar orang Johor. Majulah Singapura. Johor mesti biasa dengar. Buka TV Singapura. Mari kita rakyat Singapura. Itulah. In fact, itulah lagu pertama yang main dekat gitar. Wow. Dia punya journey tu dahsyat lah bang. Belajar lagu patriotik tu. So patutlah jiwa tu dahsyat. Okay. Rasanya ramai yang mungkin tahu. Tapi mungkin ramai tak tahu kot. Actually memang betul lah. Nama band dia tu yang pertama Ethos. Ada dapat info daripada mana tak? Ya. Itu tahun 92 kita start tubuh band tu tahun 87. 87 biasalah, kita pun budak-budak sekolah lagi, so bukannya selalu ada duit nak jamming tu yang makan masa 5 tahun kemudian baru ada record something. Masa tu kita record lah, dan record 3 lagu, demo tape, bubur bawah nama kumpulan Ethos. Memang kalau dengar demo tu memang permainan hancur yang kata basic. Even bawah basic. Drum, gitar memang tak best lah kan. Hancur. Dengan recording quality pun teruk. Sound macam itu zaman tu masih relevant. Betul. So sebab tahun tu 90, lepas tu tahun 93 baru kita tukar nama kepada Asaha tu. Dan dapat influence apa bang nak letak Ethos tu? Ada baca buku ke ataupun dengar lagu ke? Apa dia? Boleh tertimbulnya nama Ethos tu daripada influence ataupun daripada mana dapat nama tu? Tak apa ingat, tapi rasanya dapat daripada kamus kot. Dia macam nak cari sesuatu yang bermaksud strong macam tu dan jumpa perkataan ni, boleh guna nama band Interesting journey sebab Yus nampak abang terus main jam dalam 5 tahun tu dah buat first demo. Mana datang dia punya semangat tu sebab kita pun zaman main gitar bermula tak ada terfikir nak buat lagu sendiri macam tu. Masa tu Singapura dulu ada band-band legend macam Noctimeron, Abhorror, Stukas. Nama band ni very sinonim lah bila kita cakap pasal sejarah underground music Singapura. Bila tubuhkan band tu pada 87, band-band ni semua tahun 88, 89 dah ada recording dah Masuk tahun 90, awal 90-an, kita tengok bestnya band-band ni dah ada recording, dah ada keluar demo tape,
dan dapat masuk ke magazine dekat international ni kan. Kita pun nak jadi macam tu. Kita pun nak jadi macam tu. Tu yang kita buat lagu sendiri. Sejarah band Abang Man jarang main lagu cover. Lalu buat lagu sendiri. Kita ada target. Kita nak release material kita. Apa kita pergi jamming main cover lagu orang kan. So bila dah cukup time tahun 92 tu kita masuk lah recording 3 lagu tu yang keluar bawah nama Ethos. Itu pengalaman rekod demo tu kat mana bang? Nama studio tu kalau masih ingat. Boleh share dengan kawan-kawan. Studio tu studio Lee Kwang Seng dekat kawasan Yishun lah, Singapura. Dia menggunakan bukannya reel ke dia menggunakan kaset. Nak terangkan susah rekod. Dia akan rekod -1 dulu dekat dalam satu kaset. Nanti dia playback kaset tu, rekod vokal pula masuk kat -1 dengan vokal tu akan masuk kaset lagi satu. Itu teknik purba recording. Memang bukan pro recording lah. Dia macam teknik dubbing lah tu bang. Buat -1 dulu. Kan. Lepas tu nanti vokal masuk pula atas layer yang music yang kita main tu. Macam you tak pernah buat demo lah. Tapi dekat JB dulu macam pernah ada lah studio yang boleh terus record tau pakai kaset ni. Kan. Kita record nanti rasa faham sikit-sikit lah. Pernah rasa lah bayar lebih sikit RM5 nanti kita main dan record sekali. Lebih kurang lah. Tapi you suka apa abang cakap tadi. Zaman tu bunyi raw memang itu yang kita nak. Zaman tu lah. Betul tak? Zaman tu bunyi raw tu lah yang sampai Europe tu material tu. Betul tak bang? Sebab zaman tu band-band dekat Europe ke Amerika sama gitu je. Tu abang kata sound tu relevant untuk zaman tu. Tapi kalau sekarang ni kita buat produk rakaman keluar sound macam itu memang kena kutuk lah, kena kecam teruk Yelah sebab hari ini digital kan. Kita kena faham. So orang nak bunyi yang dia taklah perfect tapi semaksimum yang boleh bagi lah. Betul tak bang? Bunyi sound clean kan. Kalau boleh main nak pakai klik kalau boleh. Abang tak kerti main ikut metronom serius. Sekarang memang banyak band-band underground banyak dia main ikut metronom kan. Jadi abang dengan drama dalam Fenomistik memang tak boleh main ikut metronom ni. Kita ikut sedap kita. Tapi feel tu yang sedap bang sebab betul lah metronom ni dia kena ada satu kemahiran sebab kita nak dengar sebelah, nak main sebelah kan. Otak Betul. Otak dia nak bagi dua, even main 4 chord pun nak kena tahu benda tu. Tapi bila riff yang abang buat tu yang jahat sebenarnya. Pada kita as pendengar, riffing tu yang jahat lah sebab tak banyak orang boleh main riff yang di luar jangkaan tu lah. So macam mana abang boleh dapat idea buat riff daripada zaman awal dulu sampai Fenomistik bang? Awal-awal dulu riff memang riff budak sekolah orang panggil tak ada dia tak ada bunga-bunga lah. Direct dia tu main bakot macam gitu. Itu dalam yang demo Ethos dulu, lepas tu dengan demo pertama Asaha tahun 93. Lepas tu baru abang banyak study band-band orang putih yang abang minat, macam mana structure music dia, macam mana cara dia orang main dekat gitar. Pelan-pelan lah study, kita pick up dekat sana. Macam ni. Kita buat version kita.
So itu dalam the next few releases dah ada nampak kelainan lah. Kelainan dari segi improvement pada structure lagu yang kita buat. Maknanya kat sini SP Music memang abang buat kajian juga untuk hasilkan riffing yang Mesti ada. mesti. Kita tak boleh. Metal ni dulu kita orang biasa kita jamming dulu, tompang studio jamming dengan Mamak Rock lah kan. Kita ni boleh dengar lagu rock. Mak Rock tak boleh dengar lagu kita. Kena ejek dengan Mak Rock ni dah biasa lah. Kadang-kadang kita keluar studio dia buat suara menganjing. Kita tak ada pun menganjing muzik dia orang kan. Betul. Faham? Sebab kena abang buat research apa tu semua, nak buat kata orang prihatin lah Muzik ni bukannya sembarang je. Muzik metal ni bukannya sembarang main nyanyi suka hati. Tidak. Kita kena study benda tu, baru boleh jadi benda tu. Kita nampak karakter sebenar Abang Wan kita kan. Wan Marshall kita kan. Hari ni Fenomastic kan. Tapi Abang Wan dah bunyi tadi. Baru saya nak cakap Tadi Ethos kita mention. Abang dah sebut Azhar. Siapa bang yang dapatkan nama, bukan dapat lah, terciptanya ilham nak jadi Azhar tu bang? Apa influence dia bang? Pasal nama band Azhar tu. Baiklah. Maksudnya daripada Ethos tu boleh transform jadi Azhar. Mungkin ada mana-mana yang orang tak tahu. Sebab kita tukar muzik yang lebih gelap orang kata lebih gelap, lebih. Pasal Ethos kita tulis cerita-cerita pasal perang, cerita pasal kehidupan harian macam ni, kejahatan manusia. Tapi lepas tu bila kita berubah konsep jadi lebih gelap orang panggil black metal lah masa tu kita so perlu ada nama yang lebih sesuai lah. So abang jumpa nama tu dekat dalam satu kitab agama, tu je abang boleh cakap. Sebab abang pun dah tinggalkan kumpulan tu Okey. Yang tahu maksud nama kumpulan tu, yang ada, masih ada lagi evidence dia daripada mana dapat nama kumpulan tu, abang So kalau ada anggota band tu yang beri maksud dia, itu semua main sembur je. Itu yang kita kadang-kadang tak apa, kita cuma nak itu tahu itu sebab dekat sesi ni abang tak nak bagi tahu pun apa maksud nama sebenar Azhar. Okey. Tak apa bang, itu okey sebab saya rasa biar ketua jadi tanda tanya sebab saya rasa ramai juga kawan-kawan kita kat luar tak tahu kan. Tapi as peminat kita suka tengok lambang tu kan. Lambang tu kita tengok Dan bila tanya Abang Wan, banyak pengalaman buat recording kan. Dan kita dah tahu yang seriusnya buat riffing ni bukan riffing yang orang cakap maintain you suka ayat tu. Suka ayat tu sebab orang selalu anggap metal ni lah, kononnya dark metal ni macam tak ada kualiti. Orang selalu anggap betul. Tapi sebenarnya you rasa perasaan tu. Walaupun taklah bergelar as musician metal kan, tapi rasa perasaan tu diorang tak nampak art of riffing dengan satu lagi musician metal ni dia dah siap diagram macam abang cakap tadi, more dark kan. Yang Ethos tu cerita perang, yang ni more dark. Macam mana abang dapat ilham jadi dark tu bang?
Sebab orang tak faham maksud dark tau. Dia bukan dark pada sound tapi dark dengan lirik tu. Betul tak bang? Lirik kan main Betul, peranan. betul. Ha. Yalah, zaman tu band-band macam Dark Throne, Bosom, dah apa main music yang kita panggil Norwegian black metal. Benda tu meresap. Bila abang dengar, band ni nak main macam diorang. Tu yang perubahan tu begitu ketara lah. Daripada Ethos ke Asaha dalam jangka masa setahun je. Dalam jangka masa tu jumpa benda baru. Tu benda tu lagi mystical, lagi ganas, lagi jahat orang kata. Abang nak buat lah muzik macam tu. Abang dah tahap pemikir abang. untuk buat tu dah kaji sampai tahap dia dah dark, dia nak buat dia sebab sekarang ni orang sebut apa? Eastern metal apa sebut. You semua tak pandai lah nak sebut sangat. So dulu-dulu masa keluar tu memang dah terfikir ke potret itu ataupun abang rasa baru nak buat daripada nak Tak, masa tahun 93 tu first demo tape Asaha tu masih kuat lagi influence metal-metal barat ni. Kita orang pick up metal pun dah tentu-tentu pada Mat Saleh ya tak. So siapa-siapa kata dia start je tu main metal-metal kemelayuan ni, tipu lah. Kita start macam abang kata tadi dengar Motorhead, Metallica ke. Benda tu masih ada lagi tahun 93 masa abang first buat demo tape dengan Asaha. Kemudian terbit pula kumpulan Langsui. Langsui lain ke. Dia daripada first demo dia dah main lah muzik-muzik yang berciri-cirikan apa ni, Melayu daripada segi riffing dia, lirik dia. So abang memang ada berutus juga dulu dengan Batara Guru band Langsui. Dia pun tak ada pernah cakap Asaha pun jom lah main metal-metal Melayu, tak ada. Dia just hantar dua lirik yang dia tulis, abang baca lirik tu dan kat gitar jadi lagu lah. Terus Asaha inilah identiti kami lepas ni, kita nak jadi metal Melayu juga. Bezanya Langsui main death metal, Asaha akan membawa konsep black metal, tapi lirik dan lenggok-lenggok muzik tu ada ciri-ciri kemelayuan Nusantara ni semua. Okey. Suka abang punya penjelasan tu. Memang suka sangat sebab zaman sekarang ni bila nak bahan bacaan orang pergi kat Google je. Tu yang kita jumpa apa Eastern metal apa semua tu kan. Abang boleh describe tak macam mana abang nak share dengan kawan-kawan kita kan. Bezanya death dengan black metal tu punya. Dari segi riffing ke, drum ke, macam mana bang? Dari segi dia bila terbentuk pada end product macam sebenarnya susah nak describe. Macam trash begitu ketara lah kita boleh dengar kan. Senang kita nak bezakan trash tu. Metallica trash, Creator, Sodom ni trash. Yes. Sebelum black metal yang Norwegian black metal macam Dark Throne, Bosom ni, scene international lebih kepada band-band death metal ni macam Entomb, Cannibal Corpse, Betul. siapa lagi Massacre Muzik diorang ni orang kata lebih pada teknikal lah. Lebih pada teknikal. Black metal lepas tu dah masuk black metal ni
kurang sikit elemen teknikal ni. Dia lebih pada muzik yang main power chord. Of course, bila benda tu evolve sampai ke era sekarang ni, black metal tu dah banyak juga masuk benda-benda teknikal ni juga. Tapi basic dia still muzik yang melodic, power chord tu. Kalau nak senang kenal apa itu black metal, dengar album Dark Throne yang A Place in the Northern Sky, itulah dia black metal. Senang cakap, walaupun dalam riff-riff yang berat, dia ada melodi ya bang. Betul tak bang? Ya. Death metal pun ada juga. Death metal yang melodi. Tapi betul. Benda ni benda paling banyak nak discuss macam mana. Kita dengar, kita tahu ini death metal, ini black metal, ini trash. Lepas tu along the way sekarang macam-macam kan. Ada new metal lah, progressive metal, technical death metal. Abang sebenarnya tak suka kategori-kategori ni. Lebih suka panggil everything as extreme metal. Cukup. Okay. Itu yang best sebab kita dengar pada tuan badan lah bang. Kan? bila kita nak abang share, bukan share lah. Saya ni bukanlah sebagai orang yang nak congkil kan. Tapi abang boleh story tak pasal Fenomistic? Sebab sekarang ni kita kenal abang dengan One Brasher. One Sing, nama yang pada kita mungkin orang akan cakap legend lah. Tapi Fenomistic tu dah satu wow factor lah. Sebab Fenomistic je kita boleh tahu mesti hasil kerja yang ngam lah. Mungkin abang boleh buka lembaran pasal Fenomistic dengan dia punya artwork. Okay. Abang form Fenomistic tahun 2013. Lepas abang dengan drama keluar daripada band lama kita orang lah. Kita orang tak payah nak fikir panjang, buka kamus ke, buka kitab ke, cari nama band. Sebab Fenomistic tu adalah judul album pertama kita orang dengan band lama dulu. Ambil nama tu. Jadi nama band. Simple. So objektif kita orang tubuhkan Fenomistic dan gunakan nama album kita orang dengan band lama dulu. Objektif dia nampak sangat lah kat sana kan. Memang Fenomistic tu lah dia sebenarnya Asaha juga. Asaha yang rebranding pada nama baru. Kalau dah komposer utama dia pun ada kat dalam band tu. Nak kata apa lagi ya? Wah, itu simple, padat, tapi semua orang boleh faham. Thank you bang. Kalau cerita pasal Abang Wan ni, dia tak lari dengan karya-karya yang lama lah. Maksudnya sampai sekarang kan, kalau tengok orang cover Pinggam, lepas tu dulu famous dengan apa, meditasi embun pagi abang kan. Tu semua tu idea-idea tu daripada sekeliling ke ataupun memang ada dapat ilham? Macam orang setengah bangun tidur dapat ilham. Ada setengah orang cari, yalah, dia tengok. Okay, meditation embun pagi tu lirik itu satu yang disumbangkan oleh Bataragu daripada Langsui. Itu yang abang kata tadi, tengok lirik tu, dan cari riff gitar, cari melodi dia, dan kita try out, jadi lagu lah. Kita cakap pasal, in fact, tak kira lah lagu Tinggam ke apa ke, lepas tu idea tu datang secara sendiri. Selalu kalau orang tanya abang bang, mana abang dapat idea buat lagu, buat lirik yang semua? Jawapan abang simple je. Idea ni semua Allah yang kasih. Tapi tajuk dia memang
kalau bahasa moden bombastic abang, macam Senandung Suralaya kan. Orang cakap tajuk-tajuk tu bukan bahasa-bahasa yang biasa orang boleh jumpa lah. Dan dia perlukan kajian macam mana buat riffing, dan dia juga perlukan knowledge lah pada kita nak dapat benda tu. Okay, dari segi penulisan lirik ni, abang memang influence lah, kuat influence abang orang yang di luar underground music macam MNC, Kupatasa, Esamin Syahak, Arwah Lolok. Diorang ni, lirik-lirik diorang ni jadi bahan kajian abang. Cuma beza dia, diorang mainstream abang underground. So, abang belajar pada cara penulisan diorang, try apply kan ke dalam music underground. Tak sangka kita dengar yang orang cakap legend buat underground, tapi dia punya influence, bukan influence lah, sumber rujukan tu daripada nama-nama besar. Kita tak cakap lah sebagai artis lah, diorang tu pemikir lah, macam sastrawan lah. Diorang tu, kita jangan anggap diorang tu artis atau karyawan, kita anggap diorang tu pemikir yang Thinker. Ya, pemikir. You sangat macam tu sebab abang sebut Esamin Sahab, Arwah Lolok, M. Nasir. So yang mesti kita tak terbayang. That's why lah ada tajuk Suralaya, ada tajuk macam Tinggam, semua tu yang sekali lagi nak tekankan, mat metal ni dia bukan asal boleh tenyek, bukan dapat gitar riffing. Orang selalu petikkan kalau abang setuju lah, apa tu, tak macam tak tahu apa sebut kan. Tapi at the end di sebalik tu dia punya lirik sangat-sangat ada motif. Macam abang kata tadi, abang dah lalui lah zaman tu kena kiat dengan orang-orang yang non-metal ni dekat studio jamming kita orang dulu. Even tu orang luar pun kawan-kawan biasa, kawan-kawan sekolah ke kan. Kalau dia orang masa tu Walkman dia dengar lagu apa. Dengar lagu apa ni? Tak faham aku. Tak dengar lirik kan. Itu lah perception orang-orang tu. So kata dia orang benda ni main takbir je. Dia ingat senang. Ya, boleh ingat senang ke nak create lirik ataupun nak create melody as metal ni? Dia bukan Tak macam payah. Senang cakap kau boleh tak ikut metal punya drum kalau kita main drummer tu main blast beat? kebanyakannya tak boleh lah. Kebanyakannya dia akan, yelah macam dia orang anggap lain, tapi dia pada use music je. Kau nak tak nak bagi peluang je. Kalau orang anggap lain kan. Lagi satu cabaran kita masa tu toke jamming. Dia punya perception budak metal ni datang nak menjalankan barang. Selalu kena benda tu. Sampai yang bila dia orang daripada luar dengar muzik ni berat. Pada dia orang macam bising, masuk matikan amp terus. Lepas tu kena halau pun ada. Sebenarnya kita orang jarang abang tengok band-band underground metal ni yang menjahanamkan barang-barang studio. Band-band rock ada. Simbol pecah lah, amp fuse blow lah. Kita orang tak pernah. Tapi bila dia tengok penampilan, dia dengar muzik ganas macam tu, ini menjahanamkan barang ni. Macam tu lah perception, diskriminasi yang kita orang tempuhi zaman-zaman tu. Betul lah, diskriminasi lah. Pengalaman ada juga, jam dengan mamak rock, simbol pecah. Biasa tu. Kan? Kadang-kadang kita risau kan. Biasa tu kan, kadang-kadang skin koyak. Tu biasa kan. Tapi mat metal gaya je nampak ganas kan. Ni kita flashback bang. Boleh share lah zaman-zaman buat gig dulu bila dengan full aksesori bang. Dia punya rasa dengan sekarang bang.
first 1 ke 2 gig kot yang abang pakai benda-benda tu, paku-paku. Itu pun dipaksa pakai. Abang tak selesa sebenarnya. Dengan apa, pakai Cox Band semua kan. Abang tak selesa. Sampai satu masa abang dipaksa lah oleh seseorang suruh pakai macam tu. Orang tu even lepas tu buatkan abang paku-paku ni, Wan kau pakai ni nanti. Tak lah. Benda ni bukannya mengeluarkan muzik, jari ni yang mengeluarkan muzik. kita main muzik, kita nak ada keselesaan. Bila image ni macam ni mungkin untuk fotografi okey lah. Orang memang dia boleh, dia rasa kalau atas stage pun penampilan dia macam itu dengan berpaku-paku lah. Dia rasa benda tu boleh lagi buat dia improve main lagi bagus. Go ahead lah, tapi bukan abang. Abang tak selesa pakai benda tu. Okey. Setuju bang, setuju. Sebab kenapa you tanya soalan tu, dulu masa form 2 lah, first dengar muzik berat ni form 2. Kita kan sekolah agama boleh share kaset kan. Sekolah menengah masing-masing, di sekolah agama member bagi dengar The Bollocks. First time dia dengar, orang bagi lah. Oh, dah baru tahu ada muzik yang lain daripada yang kita dengar muzik rock biasa lah. Kan? So, lepas tu kita pula zaman tu ada zin-zin kan. Zin ni photostat tu kan. So dah tengok lah macam minat lah. Tapi tak pernah lagi pergi gigs. Dan zaman tu sangat macam best lah kalau main dengan full accessory. Tapi bila kita dah terlibat macam buat event, kita dah sendiri main muzik, walaupun setakat kita main biasa je, dah tahu dah. Ayat abang tadi, kita nak main selesa, bukan kita nak main dengan kan. Masa kita tak main muzik, kita tengok, kita baca magazine, sangat impress tu. Aku nak macam ni. Tapi bila kita dah satu tahap, kita rasa buat serta-serta kita jadi mak rock konon-kononnya kita lompat, pentas apa semua, okey. Benda-benda dia semua menyusahkan lah. That's why nak tanya pengalaman orang yang zaman tu lah. Kan? Dia kata zaman emas lah. Zaman tu banyak band pakai Tapi itulah even tahun 2021 ni pun masih ada lagi orang minta abang kalau main live lagi lah pakai Cox Band tu, pakai paku-paku. Dah tak ada tahun bila tahun 98 99 gitu abang dah stop lah benda tu. Lepas tu gig jadi orang biasa je kan, pakai t-shirt, pakai seluar. Dan penonton tetap layan banging juga kan, tetap layan lagu tu juga kan, orang tahu lagu tu. Betul. Dia tak perlu tengok image yang dark tu. Bila nak show orang nak dengar muzik yang sedap tu kan. Ada juga bunyi-bunyi abang pakai ni lah, lagi nampak band. So abang jawab abang senang. Aku ni tak mengeluarkan muzik. Jari ni yang mengeluarkan muzik. Very straight, tapi itulah falsafah. Best lah, best. Abang antara orang yang banyak berkarya dengan Nebula, boleh share bang? Maksudnya, yelah, abang keep on buat karya macam-macam, antara je tetap sebelum dengan Nebula. Boleh share macam mana pengalaman ke, perjalanan ke, sebab kita tahu abang daripada Singapura dan recording, mungkin abang pernah rasa recording tempat lain macam mana? Boleh share dengan kawan-kawan kita? Ya, abang keluar album dengan Nebula. First kali EP Meditation Bangun Pagi tu tahun 93. Tahun 95. EP Meditation Bangun Pagi. Tahun 96 keluar album Phenomistic. And then 99 album Baku Karama. Baku Karama. Baku Karama. 2001 pula album Intifada. 2002 EP lagi Al-Risha.
2005. Lepas tu album Jaan. Dan 2008 album Tear. Bermakna daripada karya-karya abang daripada tahun 95 sampai 2008 semua ni bawa Nebula Production. Kita ada satu ikatan lah kat sana dari segi friendship. Tapi muzik tetap muzik lah kan. Bukannya kata kawan-kawan dan just nak meriahkan scene. No, the label Nebula ada juga kasih kita orang royalty ni semua lah. Although tak ada kontrak yang proper kan. Kita orang pun di atas sign di atas nama kawan-kawan. Tetapi benda tu dekat daripada segi pengalaman semuanya okey lah. Nebula dengan Asaha masa tu macam sinonim lah. Sampai pada tahun 2008 lepas album Tear tu benda tu macam tiba hilang macam tu. Sebab label dah tak macam bukan something yang negatif. In fact benda tu keseluruhan scene lah. Lepas tu local label mengeluarkan local produk ni dah jadi satu yang kurang. Mungkin dari segi kos lepas tu baru start band-band buat recording gunakan financial sendiri. Baru band mencari label, kau nak release tak ni aku dah siap record. Masa abang dengan Nebula tak? Nebula sponsor recording apa semua. Benda tu dah berubah sekarang ni. Daripada label cari band, sekarang ni band cari label. Band rekod sendiri pakai duit sendiri kan. Habis beribu-ribu ke beratus baru cari label. Ambil benda dah ready made. Mana label tidak sponsor pada recording band. Pada abang, bila kita main band, tu benda yang paling perlu sekali. Kita ni mana ada duit sangat nak kumpul untuk recording. Kalau nak orang kaya lain lah. So, Alhamdulillah, tahun 2021 ni, Phenomistic dapat satu tawaran recording album dengan satu label pada KL. Tu yang kita orang tiba-tiba aktif balik, start jamming balik. Dah lama tidur. Dia macam apa, dormant volcano yang tak aktif. Tiba-tiba keluarkan asap. Kita sekarang tengah dalam proses nak polish balik lagu-lagu yang dijangka kita rakam kat studio start bulan Oktober ni. Wah, tu Abang Wan dah hint dah tu. Kita buka sikit je Phenomistic. Kan, best lah. That's why I cakap, ini satu perkongsian yang best lah untuk adik-adik kan, kawan-kawan ni. Abang Wan dah mention dah, even underground pun, kualiti dan nilai muzik tu ada. Betul lah bang, maknanya bukan company lah. Provide studio tu memang perlu untuk orang berkarya macam kita lah. Betul lah bang, macam abang nak berkarya tu, kita ada lagu tapi studio tak provide nak record, siapa yang nak buat? Betul lah. Tapi yalah, persepsi kadang budak-budak underground ni sendiri yang tak apalah, kita keluar duit tak apalah. Jadi kita nampak kita support the scene. Benda tu bukan macam gitu. Bila 1-2 band buat macam tu, akan jadi perbandingan tau. Katakan band X pun dah establish nama macam abang, tapi tidak mendapatkan sponsor.
Dia recording, buat duit sendiri. Label ni ambil. Dia release. Lepas tu label tu approach abang juga. Wan, aku releasekan kau punya material. Dan abang minta sponsor lah recording kalau kau nak aku record dan release bawah label kau. Akan jadi pandangan, hari tu band X okey je. Dia orang record sendiri semua. Kita panggil benda ni spoil market lah, spoil market. Senang cakap. Banyak band-band yang spoil market macam ni sekarang. Kita mudahkan tu je bang, supermarket ni. Tapi betul lah. Dia suka saya abang cakap as pemikir lah. Kat situ kita nampak as thinker, as musician, as composer kan. So macam kadang-kadang kita nampak kat FB abang, Venomistic dia start buat lagu kan macam 2 orang kan. Memang tu kaedah dia bang kan. Kalau nak share sikit, Venomistic ni. Venomistic ni kan dia daripada pecahan band lama kan. Okay. So masa band lama tu 3 orang, 2 keluar dan buat Venomistic. Senang cakap, kita bekerja 2 orang ni tak serabut lah. Lagi senang buat lagu, nak praktis apa semua. Elemen tak serabut tu yang paling important. Mudah sebab kita dua memang ada chemistry. Abang dengan drummer Wan juga nama dia, Wan Akzar kan. Kita orang, dia start join band lama kita orang tahun 2007. Kan dah berapa tahun? 13-14 tahun abang dengan dia main dalam satu band. Dah ada chemistry tu. Buat lagu, kalau buat lagu baru pun dia dah tahu apa yang abang nak, beat apa yang abang nak. Benda tu natural je. Kadang-kadang ada lagu kita buat, kan kita pergi studio, abang start main lagi, then dia ikut. Kadang-kadang dalam satu hari tu dah dapat the full song. Macam itulah chemistry yang kita ada. Kalau masuk seorang lagi, saya cakap akan jadi serabut balik. So after all kita pun tak ada nak main live. Kalau main live, pakai sessionist lah. Itu yang rasanya sejarah lah. Kita nak ingat balik 2018 Venomistic on stage dekat Penang bang. Betul? Ke salah tak ni? Betul. Wow. One betul, of the big moment tu rasanya sebab yelah bukan senang band metal, bukan metal mainstream, metal underground boleh main dekat pesta Penang. Macam mana tu bang boleh sampai kat Penang ke bang? Di-invite lah kan. Of course lah invite kan, tapi Invite dan satu pencapaian tu. abang memang daripada last main show sebelum tu show Metal Camp 2011 dan abang cakap tak nak main gig lagi lah, tak nak main live lagi. Tahu tak kenapa? Tak tahu bang. Sebab abang performer, bukan setakat buat lagu je, dia kena performer lah, buat lagu perform kan. Tak, abang rasa walaupun kita ni main underground, at least kau respect lah. Biar ada payment yang sihat, orang kata. Jangan pandang underground ni. Ini cerita antara sesama underground sendiri. Kau expect bayar aku 400. Even 800 pun kalau masa tu band 3 orang, bagi-bagi seorang dapat berapa je. Abang nak travel daripada Singapura pergi KL untuk dapatkan RM200. Itu tolak tambang ke apa semua makan kita. Abang ni pernah dapat offer main dekat Sarawak, bayar RM400. Nak pergi ke Sarawak untuk dapat kalau bagi-bagi 3 band, seorang dapat 100 lebih. Tak payah lah. Bukannya balik. Ingat duit upah main show tu habis gitu je kat sana.
Dan ada juga offer ya yang bang kita tak mampu nak bayar bang. Tapi lepas show, lepas gig nanti ada makan-makan buffet free. Apa tak? Depan rumah abang tu, tahu kan rumah abang? Kat Taman Sri Pandan. Depan tu dia ada kedai makan. Aku nak jalan, aku nak makan, aku jalan 5 minit sampai. Tak payah aku nak pergi KL untuk makan buffet kau. So atas benda-benda macam ni yang abang tak nak lah main gig. Orang nak kecam abang kata abang mata duitan apa, cakap lah tapi hakikat dia macam tu. Respect lah. Respect. Please respect musician lah Jangan cakap ni benda hobi je apa. Support the scene lah. Abang ni kalau pergi main gig ujung minggu tu actually waktu untuk abang dengan family. Hari Isnin sampai Jumaat kita kerja. Sabtu tu masa kita dengan family. Kau capai kita ajak kita main gig. Kita perlulah bayar balik masa kita dengan family ni kan. Kita tak boleh nak bayar dengan masa. Kita bayarlah dengan duit kan. Itu abang punya apa persepsi lah biasanya. Bayangkan kita pergi main show, lepas tu tak dapat apa-apa atau dapat ciput je. Kita balik-balik nak mengadap muka family, muka wife, muka anak-anak. Macam mana rasa? Dah lah kau burn kau punya weekend dengan family kan. Lepas tu balik tak ada apa-apa. Kerana music yang yalah, kerana main music tanpa hasil. Itu yang benda ni yang macam abang cakap juga dalam scene ada je orang yang spoil market macam ni. Dia akan banding-bandingkan Alah aku panggil dia tu hari tu okey je, boleh je. Sanggup je dia main dapat bayaran RM100, RM50. Dia kalau kita tak hargai scene tu dengan nilai, sampai bila pun tak macam tu. Dia pandangan Yus lah. Senang cakap. Pasal dia tadi Yus tanya pasal rock stage tadi 2018. Rock stage. Rock stage. So faham lah kenapa abang main show tu Lepas abang jelaskan apa-apa yang abang baru jelaskan. Sebab tu lah pun. Sebab kita nampak macam as penonton lah, kita orang ni peminat lah, nampak bila fan domestik tu boleh berduduk dekat atas Pesta Penang, kita bangga lah. Bukan Pesta Penang, tu Rock Stage 4. Rock Stage 4 tapi di lokasi Pesta Penang. Rock Stage 4 di lokasi Tapak Pesta. Sorry. Sampai lupa dah. Tapi maksudnya ditempatkan macam tu lah. Perjuangan muzik pasal abang dah cakap tadi. Buat lagu tu cost, recording tu cost, print cost. And then bila kita dapat persembahkan dengan halayak yang hargai bayar tiket, barulah macam perjuangan seni tu. Kita agak perjuangan seni lah. Pada Yus perjuangan seni ni dia macam ni lah. Muzik tu perjuangan seni lah. Betul tak bang? Okay. Boleh dengar bang? Boleh dengar? Kita macam dengar. Dengar. Sebab bila dah kita mula intro tadi abang dah cakap buat riffing tu abang dah memang fikir. Bukan masalah fikir lah. Berkarya. So bila berkarya tu dapat ditempatkan tempat yang betul macam tu. Kat situlah kita rasa penat lelah berkarya tu dihargai lah. Bila kita buang masa dengan family, kita tinggalkan family, dia return balik untuk family. Macam tu lah. Betul. Kat sini bukan kita nak cerita salah siapa, tapi kita nak supaya abang cakap tadi jangan spoil the market lah. Jangan spoil, jangan ambil kesempatan. Kita nak sama-sama support lah industri kan. Itu industri kan. Dan
Wak Ima sekarang ni Mistik pun abang cakap tak ada show pun tak apa, tapi karya jalan. Itu memang best lah. Sentiasa lah. selagi Ya. kita daya main gitar, selagi tu akan create riff kan. Sebab ni dengan dah ada offer buat rakaman baru ni. Abang share bang, pasal rakaman baru ni bang. Mungkin boleh share, kita boleh war-warkan dekat kawan-kawan, besok standby support Mistik. One thing about Phenomistic ni, sebab kita daripada pecahan band lama tu, of course kita akan cedok sikit lagu-lagu pada band lama tu untuk diberi nafas baru. Yang ada lagu pun kita tukar balik lirik. So dah ada benda yang ready made, tak payah nak pecah kepala buat muzik baru. Then adalah of course akan ada beberapa lagu baru juga. Kita akan masuk studio bulan 10 ni, insyaAllah. Sekarang ni masih praktis, polish. Dalam sesi-sesi jamming kita orang discuss part ni macam mana, part ni macam mana. Macam abang cakap tadi, ada lagu-lagu daripada band lama yang kita orang researcher balik, bagi nafas baru balik. Konsep tetap sama. Tetap metal, bercirikan mystical Melayu Nusantara ni. Apa yang abang buat dengan band lama dulu, dan dalam EP Phenomistic tahun 2015, benda tu tetap kekal. Label yang kita orang sign ni, abang tak nak bagi tahu dulu kat sini. Okey, apa? Sebab label tu sendiri yang akan umumkan bila tepat pada waktunya lah. Tapi ianya adalah sebuah sebuah label daripada yang berpusat di KL. So maknanya boleh kata kita boleh declare 2022 bakal ada rilisan baru daripada Mistik bang, betul bang? Baru ni label tu ada tanya, kalau bulan 10 start record, agak-agak bila boleh siap. Abang cakap abang try siapkan dalam 2 bulan lah, 2 ke 3 bulan. So awal tahun 2022 insyaAllah benda tu akan ada di pasaran lah. Okay guys, jangan lupa kawan-kawan yang menonton ni, support nanti Mistik bersama Abang Wan Basher kita. Ini orang berkarya ni untuk kita. Kenapa saya angkat macam berkarya ni untuk kita, bukan senang. Memang dia berkarya, dia punya jiwa, tapi untuk pendengar supporter, keep on, watch out, nanti boleh support. Okay bang, kita dah hampir sejam ni, kita ziarah seni ni, kita ambil ketahuan kisah abang-abang kita, musician, semua keadaan seni. Apa harapan abang untuk selepas ni? Yalah, kita sedia maklum COVID ni, cara hidup dah berubah. Apa harapan abang untuk Mistik dan semua? Harapan paling utama balik semula ke Johor, dapat bertemu semula anak isteri yang dah dekat 2 tahun kita pisah setahun lebih dah ni, dah 16 ke 17 bulan. Dan balik Johor boleh jumpa Yus. Suk kambing. Aduh. Itu bertabak tomok. Lama. Kampung Melayu je. Kampung Melayu. Okay lah, dan harapan untuk Phenomistic of course tahun 2022 nanti dengan adanya rilis terbaru tu, harap kita boleh mencapai target kita untuk habiskan rakaman dalam bulan 12 ni. Selepas daripada tu sebenarnya label tu dah ada plan lain untuk Phenomistic. Maknanya lepas rilis yang baru ni, dia nak kita orang release something baru lagi
Mungkin dalam tahun yang sama atau 2023 kita akan tengoklah macam mana dari segi abang biasa bekerjasama dengan Nebula Production dulu. Abang harapkan kerjasama abang dengan label ni akan sama macam tu lah. Macam abang kata dah lama dah kita tak jumpa label yang boleh sponsor rakaman Tak sangka 2021 ni ada benda tu. Ini kita angkat sebagai satu rezeki untuk kita dapat at least kita orang jamming ada something to look forward to. Lepas kita jamming kosong balik. Next jamming lagi sebulan, 2 bulan. Tapi kita tak dapat nak target bila kita akan masuk studio recording. Tapi dengan adanya offer macam ni, Alhamdulillah lah. Memang kita harapkan penerimaan album yang terbaru tu, penerimaan umum Amin. Mudah-mudahan bang, kita sama-sama doa dan nanti bila dah release Pneumatic, insyaAllah Daksina Media akan support juga. Kita akan terus support ni, cara kami terus support. Harapan abang tu kita nak kawan-kawan yang tengok ni nanti terus sokong Pneumatic. Zaman sekarang ni sokong kena belilah. Zaman sekarang sokong kena beli. Lepas tu cara kita sokong support lah apa yang dikeluarkan material baru. Itu je. Mudah je. Dan satu benda lah, kesimpulan Ustaz Bek lah yang Yus belajar. Apa yang abang pegang tu, abang pegang falsafah, bukan falsafah lah, pendirian. Maknanya nilai muzik tu perlu diambil kira. Tak ada yang simpan, kita tak pergi main. Simpan lagu tu. Tuhan tunjuk ada juga orang nak sponsor untuk Pneumatic lah. Perjuangan tu Yus belajar banyak kat situ bang. Betul, I think macam Yus pun biasa buat lagu ada banyak ni yang dah buat. Tapi bila nak rakam, kita rakaman ni bajet paling banyak keluarkan dalam sesuatu production Bila kita nak record album ke, memang sebahagian besar financial tu dekat rakaman. Sekarang ni of course lah orang macam abang tak pandai buat home studio yang recording kat rumah ni, sebab abang tak kerti. Abang macam mana masih gunakan cara lama dia, pergi studio recording, ada sound engineer jaga sound kita. Masih cara tu. Sama. Kita sama bang, Yus pun tak pandai nak guna tools untuk rakam kat rumah kan. Dan kita masih perlukan sound engineer untuk rekod untuk kita. Untuk berfikir, buat lagu, bukan berkarya. Kita buat lagu, tapi jaga sound bukan bidang kita. Betul. Orang yang terror benda tu buat. Betul. Tapi semua tu kos lah Kos kena bayar. Betul. So, bila dalam sesi ni pun, bila dapat jumpa abang pun banyak Yus belajar lah. Betul lah macam abang nampak lagu buat banyak tapi dekat mana kan nak rekod lah. So kita tapi positif lah. Yus belajar abang boleh simpan bertahun. Lama tapi akhirnya akan sampai masa yang tepat, orang yang tepat. Itulah kan. Macam kita tadi lah, ni semua rezeki kita pun tak sangka In fact daripada start COVID kita orang kurang berjamming. Padahal dua-dua tinggal kat Singapura ni juga tapi jarang jumpa. Nak jamming pun jadi macam kadang-kadang setakat jamming gitu tapi kita tak ada target. Malah lebih tak payah jamming kan. Bila ada offer ni lah tu yang kita orang sekarang start balik tu. Semangat tu ada. Even drama pun bersemangat. Benar lah nak masuk studio lagi untuk buat rakaman baru ni. Okay, itu dia. 1 jam lebih. Terima kasih Abang Wan. Kongsi dengan Daksina Media. Kan?
Orang cakap Abang Wan tadi dah bagi tahu harapan apa semua. Minta Abang Wan simpulkan lah. Orang cakap harap-harap soalan kami tadi tak adalah yang terlalu susah sangat. Kan kita ziarah seni, orang cakap kita dah lama tak dapat geteh ni. Tak dapat sembang, tak dapat tu. Ni yalah. Ini santai-santai. 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 Kita at least dalam santai-santai berbual ni ada benda yang dapat share. Siapa boleh apa kata nak resap benda tu, lepas tu apply dalam kehidupan dia orang, go ahead lah. Tak, of course tak semua apa yang abang cakap betul. Pilihan masing-masing. Tak apa bang, itu perkongsian abang kepada adik-adik. Bukan saya je, bukan Yus je. Untuk kawan-kawan yang besok dengar ni, diorang akan dapat. Sebab ramai rasanya orang yang nak berkarya kat Malaysia ni. Kan? Orang cakap mak metal ni ramai je. Tapi kita perlu juga supporter semangat kan. So akhir kata daripada Daksina Media, terima kasih. Terima kasih kat Abang Wan sebab sudi luangkan masa dengan kita orang malam ni. Kan? Kita juga ucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang tak tahu macam mana nak ucapkan lagi. Kan? Dengan sambutan tahun baru kita masih tempat hijrah kat sini. Lepas tu kawan-kawan yang tengok ni nanti bolehlah subscribe, like kita punya Daksina Media. Mungkin nanti Abang Wan ada buah tangan baru dia akan share dengan kita kat sini. Betul Abang Wan? Ada yang pastinya walaupun kita terpisah negara, atas talian ni kita sentiasa berhubung dan dapat berkongsi sedikit sebanyak ini bang. Banyak-banyak terima kasih bang. Terima kasih juga dekat Yus dan tim media ni sebab nak feature abang untuk episod kali ni. Abang harap lah ini menjadi satu sharing session yang fruitful lah. Orang putih panggil fruitful. InsyaAllah. Thank you. Okay, terima kasih Bang Wan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.